Okey, sudah live sekarang. Halo, salam sejahtera. Ya, kita ketemu sebentar ya. Hello, Assalamualaikum. Dan selamat petang. Selamat petang semua. Ya, sekarang ni bersama-sama ada Mr. Eric. Mr. Eric hari ini kan jadikan pengacara. Ya, okey, hari ini saya nak menjemput ni Puan Aliza daripada Putrajaya untuk bagi perkongsian tentang perjuangan ni Puan Aliza daripada tak pernah menjadi sampai hari ini berada income yang setiap bulan berbelas ribu. Memang saya rasa satu perkara yang amat mengagumkan. Okey, jadi saya boleh menjemput ni Puan Aliza bagi segi perkongsian tentang diri dan perjuangan selama ini. Silakan Puan Aliza. Mr. Eric, kita kan boleh kan tengok ada berapa orang masuk belum? Ya. Sekarang okey, yang masuk 53 orang. 56. Oh, okey. Ya. Okey. Ya. So kan itu kita sebentar bagikan lebih ramai biar orang kan masuk dulu dan kita baru kan. Hai Ariza, terima kasih kerana sudi kan itu nak buat perkongsian. Madam rasa sangat terharu sangat. Ya, perkongsian kamu kan adalah sangat penting. Tang N, halo Eli. 82 sekarang. Ya, okey. Ya. So, okey. Ya, okey lah. So kan kita serah kepada Kak Ariza untuk kan kongsikan. Thank you Ariza. Okey. Madam dan Mr. Eric sudi undang saya pada petang ini bersama-sama dengan rakan-rakan. Okey, petang ini saya just untuk nak share sahajalah. Saya Aliza Nawai sudah berumah tangga dan mempunyai kerjaya tetap. Dan saya juga memang minat menjahit lah, memang daripada dulu lagi saya minat menjahit, tapi just suka-suka sahaja. Permulaan saya penglibatan dalam bidang jahitan ni, saya hanya menjahit manik sahaja. Daripada suka-suka saya buat baju saya sendiri sajalah. Lepas tu saya buat untuk mak, untuk adik-adik, saya jahit kan. Lepas tu masa saya asal daripada Kelantan, masa 2005 saya start datang KL, saya bekerja. Lepas tu kebetulan kawan saya tu dia tukang jahit, lepas tu dia suka nak tengok baju saya kan. Lepas tu dia hantar baju dia dekat saya memang tak berani nak ambil, saya memang tak ada keyakinan diri lah untuk permulaan untuk nak ambil tempahan. Lepas tu dia paksa saya, dia cakap apa awak buat je, saya banyak baju nak kena jahit, saya memang tak sempat nak jahit manik. Okey, dari situ saya belajar memberanikan diri, saya belajar ambil tempahan. Okey, daripada situ dia kata buat jahit manik ni boleh buat duit sebenarnya. Okey, daripada situ sebab mesin jahit apa-apa semua memang saya tak ada lagi masa tu. Lepas tu memang jahit tangan je lah, jahit apa-apa semua kan. Sampai satu tahap saya dah bosan jahit manik kan, duduk. Lepas tu lama-lama saya sakit belakang apa-apa semua kan. Lama saya dah bosan, saya pun nak beralih arah, saya belajar menjahit baju 2014. Hujung tahun 2014 tu kebetulan tailor saya kat kampung tu meninggal. Jadi saya memang tak ada tailor untuk nak hantar jahit baju. Jadi kita bekerja kan, sentiasa nak ada baju baru kan. Jadi dekat KL ni mahal. Lepas tu saya pun cubalah belajar jahit baju. Masa tu memang susah sangat. Saya memang tak tahu yang Apple ni ada masa tu kan. Jadi saya ni sampai pernah tahu kena tipu. Ada ingat dulu kejap. Dia macam ambil duit, lepas tu dia suruh kita bayar, dia kata nak ajar sampai pandai jahit baju Melayu apa semua. Sebab kita terlalu teruja, kita nak belajar kan. Jadi kita just bayar saja lah. 150. Memang saya ingat sampai sekarang dan memang kelas memang tak ada apa-apa semua. Memang sekarang ni bila saya kenal Apple, saya rasa bersyukur sangat sebab pusat kraftangan Apple ni menyediakan konflik perkhidmatan. Bila saya imbau kisah dulu kan pernah kena tipu, susahnya nak pergi belajar, lepas tu dengan bayar mahal apa semua.
Jadi bila saya kena Apple ni saya memang rasa syukur sangat-sangat. Kawan yang memperkenalkan saya, orang yang pertama saya hubungi Apple adalah Cikgu Hairil. Okay. Macam adik dia yang memperkenalkan dia dengan saya. Tapi adik dia saya memang tak pernah jumpa sampai sekarang. Kita orang hanya kenal dalam alam-alam sahaja. Dalam Facebook. Sebab masa tu macam teruja tau nak belajar menjahit. Lepas tu dia pun saja saya boleh hubungi kakak saya, dia bekerja dekat Apple. Masa tu saya tak percaya. Yang saya tahu Apple tu macam brand iPhone sahaja. Saya tak tahu yang Apple tu sebenarnya pusat craft tangan, boleh belajar menjahit macam-macam. Okey, jadi bila dia bagi nombor telefon, sebab kebetulan masa tu ada offer belajar 6 projek 150 sebab ada orang sponsor. Jadi projek yang pertama saya belajar adalah ni, sarung cushion ni, bantal. Ini projek pertama saya belajar dekat Apple. Masa saya ini pula satu-satu saya dapat buat. Lepas tu saya pergi pusat Apple. Saya memang begitu teruja lah masa tu kan. Saya tengok macam-macam ada. Dengan selai kain boleh jahit beg, boleh buat sarung cushion, boleh buat macam-macam lah. Memang saya, ya Allah, sebenarnya dalam bidang jahitan ni dari situ saya mula nampak. Bukannya kita ni hanya menjahit baju sahaja. Sebenarnya macam-macam kita boleh belajar dan buat. Memang saya bersyukur sangatlah diperkenalkan dengan Apple. Bila 2-3 kali saya pergi kelas, dah dapat siapkan satu projek, memang rasa happy sangat. Lepas tu Cikgu Nadia, masa tu dia memperkenalkan mesin MC ni kepada saya kan. Dia memang, dia tak cakap banyak pun. Kebetulan masa tengah buat-buat kerja tu, dia memperkenalkan, Aliza sekarang ni mesin ni baru keluar, dia cakap kan. Bagus ni mesin ni, jimat elektrik, lepas tu dia boleh tahan lasak, boleh guna lama apa semua pun kan. Lepas tu saya pun wah bagus. Lepas tu dia cakap lah boleh buat macam-macam apa semua kan, sulam nama, tuala apa semua. Saya memang lagi terbuka tau, lagi tiba-tiba macam-macam idea lagi keluar masa tu kan. Sebelum ni kita hanya duduk rumah, kita dalam kelompok kita je, kita memang tak tahu apa kan. Bila kita pergi kelas, kita tengok orang lain, kita berkawan-kawan, jadi idea tu lagi macam-macam. Sekarang ni bila kena madam lagilah macam-macam kan. Madam sehingga benang yang kecil tu pun madam tak buang. Ya Allah, saya ni memang terharu sangat. Sampai macam tu pun madam boleh buat craft art. Yang tu memang saya tabiklah dengan madam. Memang memang ni. Daripada sediakan mesin sampailah boleh belajar pula bagi kelas free selama setahun. Memang saya suka sangat. Sekarang ni saya pun tak habis lagi belajar tau. Bila saya belajar masa tu 2014 saya pergi kelas. Lepas tu madam, pertama kali saya jumpa madam, masa tu saya tak kenal lagi madam ni siapa sebenarnya kan. Pengasas Apple sebenarnya saya tak kenal. Masa tu madam datang dekat pusat Bangi untuk ajar buat tali bag. Jadi saya masa tu tak pandai buat bag apa semua. Tak apalah, join je lah masuk kursus tali bag tu kan. Masa situ saya kenal madam. Lepas tu kebetulan masa tu dalam bulan 12 kot. Lepas tu bulan 2 2015 ada buat craft tangan kumpulan 100 usahawan masa tu. Kumpul 100 usahawan HMM, Handmade Market. Madam cabar saya suruh saya join. Masa tu saya memang tak ada produk. Lepas tu madam cakap, I nak jumpa you dekat HMM nanti. Madam, saya ni tak ada produk. Tak apa, you cuba, you buatlah apa-apa pun, tak apa. Lepas tu saya pun buat getah ikat rambut je masa tu. Lepas tu saya just bawa je mesin. Saya bawa mesin, saya bawa getah ikat rambut, saya bawa tuala. Jadi dekat situ saya buat soft toys, saya sulam terus tuala. Alhamdulillah ada sale setiap hari. Memang dari situ ramai juga saya kenal kawan-kawan baru dalam bidang jahitan kreatif ni.
So ikut pengetahuan saya memang Aliza ada kerja kan? Ya. Ya, saya Macam bekerja. mana you aturkan masa ya? Setiap orang kan dia berjaya memang ada kan sebabnya. Ya, macam mana you aturkan masa you? Sebab ramai kan yang suri rumah kan katakan dia sibuk. Apakah lagi yang bekerja? Okey, saya bekerja jadi okey pagi pukul 8.05 memang saya bekerja macam biasa. Lepas tu setiap petang saya balik, saya pergi pejabat pos lah. Sebab pejabat pos dekat Bangi ni kebetulan yang terbesar tau. Jadi dia punya hub dia tutup sampai pukul 8 malam. Jadi saya lebih suka jual online lah supaya masa saya ni sebab saya masa memang betul-betul terhad. Jadi kalau macam nak jumpa orang ke apa, macam benda tu dah buang masa saya tau. Bukan saya sombong, bukan apa, tapi saya akan cuba explain dekat customer lah siap-siap. Kalau macam diorang nak datang COD ke apa, saya akan tetapkan masa. Okey, COD contoh hari Ahad sahaja. Sebab hari Sabtu saya akan fokus untuk siapkan tempahan menjahit. Kalau untuk hari Minggu. Jadi kalau macam hari Sabtu tu pagi saya akan uruskan rumah dulu apa semua ataupun hari Jumaat. Hari Jumaat malam memang saya tak menjahit. Seminggu sekali itu masa untuk saya uruskan rumah lah. Macam basuh kain, sapu, mop apa semua. Okey, hari Sabtu pagi awal-awal saya start kerja apa semua, buat menjahit apa semua. Sampai hari Ahad, kalau hari Ahad ada customer nak COD ke apa, hari Ahad sahaja petang. Saya tetapkan masa pukul 5 sampai pukul 7 ke macam tu. Malam tak, sebab malam saya fokus menjahit juga lah. Lepas tu kalau hari biasa, malam lah lepas maghrib apa semua, lepas solat tu dalam pukul 8.30, pukul 9 saya start masuk bilik jahit sampai pukul 12, pukul 1 macam tu je lah saya aturkan masa saya. Jadi sebenarnya yang orang cakap tak cukup masa apa semua tu, dia yang cakap tak cukup masa, dia yang tak aturkan masa dia. Contoh macam sekarang ni kan, bila tak kerja saya rasa macam tak tahu juga tahu nak buat apa. Kadang-kadang macam jadual kita tu dah lari tau. Kadang-kadang bila contoh hari kerja kita dah tahu dah time ni kita buat apa, time ni kita buat apa kan. Jadi bila yang ni time ni waktu kita kerja jadi masa banyak, kadang-kadang banyak jugalah terbuang apa-apa semua. Tapi dari situ saya banyak juga duduk fikir idea-idea apa-apa semualah untuk nak buat benda-benda yang baru. Sebenarnya bukan tak ada masa, kita yang kena adakan masa untuk kita buat sesuatu. Baru masa tu ada untuk kita menjahit. Contoh satu hari kita kena tetapkan, okey aku nak menjahit 2 jam sehari. Okey, waktu pukul 9 hingga pukul 11 malam contoh. Adalah masa tu sebab saya memang saya tak tengok TV. Memang saya tak tengok TV, jadi setengah orang masa leka tengok TV, main game apa semua. Saya memang tak main game, saya memang tak tengok TV, saya tengok TV berita saja. Macam sekarang sebab saya kerja kan. Sekarang ni dia hari-hari kerja walaupun PKP, jadi dia tak ada, memang sunyilah rumah. Saya tak buka pun TV. Kadang-kadang dia dah balik. Dia balik baru dia buka TV. Saya banyak habiskan masa dekat bilik dia lah. Ya, bagus. Seorang katakan seseorang yang berjaya ada sebabnya. So pilihan kita menentukan kejayaan kami, kan? So saya rasa kagum. Ya. Okay, so Adiza boleh share kan? Bagikan kamu, saya rasa you ada kan pekerjaan tetap. Apa yang menyebabkan kamu kan ada begitu semangat nak dapatkan side income dan kan bagi saya rasa you sudah ada pekerja tetap, kan? Dan adakah kamu rasa dalam bidang jahitan ini, adakah kamu rasa, sebab kan sekarang ni ikut pengetahuan saya memang setiap bulan 4 angka dan pernah kan 5 angka. So itu kan dia satu income yang memang amat baik. Ini just kan okay, itu hanya part time saja, kan? So, adakah kamu rasa bidang ini dia bolehkan jalan sejauh mana bagi pandangan kamu? Okey. Terima kasih madam atas soalan tu. Okey, pandangan saya dalam bidang jahitan ni dia memang sangat luas dan macam-macam kita boleh buat. Sebenarnya saya ni daripada hobi sahaja tahu. Hobi
menjahit. Lepas tu bila pertama kali kita dapat hasil yang kita buat kerja tu, kita rasa feel dia lain macam tau. Dengan contoh kita bekerja kan, setiap bulan kita dah tahu ada gaji pun semua. Jadi benda tu macam biasa je. Jadi kalau macam kita berniaga ni, hari ni kita rajin, kita dapat lebih. Kalau kita malas, kita tak dapat. Jadi saya memang untuk yang saya dapat income tu, saya target. Contoh bulan ni saya nak berapa saya. Contohlah kalau macam saya buat tuala kan, contohlah sulam tuala ni, nampak tak? Ini saya kanak-kanak satu helai ni RM35 kan contoh. Kalau satu hari saya boleh buat 3. Satu ni, 3 kan? Mesin saya ada 4. Jadi satu ni andai kata ambil masa 1 jam. Jadi satu jam sahaja saya bekerja satu hari. 35 darab dengan 3 pieces sudah berapa? 35 105. Andai kata kan saya menjahit 25 hari lah sebulan. 25 hari darab 105 darab 25 sebulan boleh dapat. Wah, banyak. Dah memang angka kan. Contoh pada bulan 12 memang saya hanya fokus NAMTEC sajalah sebab semua nak sekolah apa-apa semua kan. Jadi bila fokus kepada satu lagi cepatlah. Saya ada 4 mesin. Contohlah satu mesin untuk buat NAMTEC 5 pieces 1 jam boleh siap darab dengan 10. Satu hari saya boleh dapat Berapa? kalau darab dengan 25 hari. Tak nampak berapa? 125. 12,000. Ini Ya. 25 hari. Banyak. 25 hari tu rehat tau. Sebulan 30 hari kan. Jadi kita punya target lah kita nak berapa. Bulan lepas kita dah banyak kerja kan. Bulan ni kita nak rehat sikit slow-slow. Boleh je sebab kita yang buat, kita yang happy. Lagi satu, bila kita buat benda yang kita suka, walaupun penat, kita tak rasa pun sikit penat. Sebab kita tahu bila menjahit ni kita hilang stres, enjoy. Jadi memang langsung tak rasa penat. Ya, bagus. Kan tak kerja kan. Ada jugalah kawan-kawan yang mesej. Awak tak boring ke duduk rumah? Saya boring lah. Saya cakap apa tahu? Saya memang tak ada masa sempat nak boring. Sebab setiap hari, setiap waktu masa saya memang terisi. Walaupun saya buat benda kecil-kecil apa-apa semua kan. Saya memang happy sangatlah. Dan Wang saya masuk betul. Wang sedang masuk. Macam bulan-bulan biasa apa-apa semua itu. Ni pun NAMTEC baru siap walaupun cuti banyak lagi yang tempah. Ini 300 pieces baru tempah lah. Walaupun dah nak masuk bulan 4, sekolah pun tak tahu buka bila apa semua, still ada yang menempah. Ya, so satu pieces itu RM10. 300 itu 3,000. Satu set RM10 5 pieces lah. Kalau Rumi, kalau Jawi 13. 5 pieces. 13. Lepas semua ke mana? Ke seluruh Malaysia kah? Selepas menjahit semua Hana ke mana? Malaysia, ada Sabah, Sarawak, semua pun tak ada masalah.
Bagus, So bagus. biasanya orang order melalui Facebook lah. Banyak Facebook lah, Facebook, Instagram, Shopee. Yang sentiasa lah tuala macam happy birthday, kahwin, happy birthday sentiasa ada setiap bulan. Kenduri kahwin, macam tadi stop sekejap kan, tapi still ada juga yang tempah kahwin, tunang, lepas tu okay, bulan 11, 12, 1 saya akan fokus name tag. Tuala pun ada tapi saya slow sikit lah promote, saya fokus name tag. Okay, bulan 2, 3 biasa saya akan buat fokus kepada hari guru. Contoh hari guru bulan 5 kan, hari guru, Nurses Day. Saya akan fokus hari guru, tapi sekarang ni hari guru slow sikit sebab sekolah tak tahu bila buka, jadi saya akan buat emas. Ni buat emas. Ikut semasa jugalah. Ya. So bermakna memang kan tak ada kata kan dikongkong oleh kan musim lah kan. Tidak, saya ada memang tak pernah. Untuk 2 hingga 6 tahun, lagi satu budak-budak ini dia pergi tadika. Sekarang ni pergi tadika, cikgu memang akan ajar solat dekat tadika. Jadi telekong tu saya akan sulam nama, nak tunjuk pun tak ada, saya dah baru post malam, tak ada. Jadi saya sulam nama siap-siap, jadi telekong tu memang tak akan tertukar dan siapa yang ambil memang boleh tahu lah siapa punya kan, sebab memang ada nama, memang tak ada siapa boleh ambil, memang telekong itu yang dia punya. Ibu bapa memang banyaklah tempah tuala tulis nama sahaja. Sebab untuk letak dekat nursery, sebab ibu bapa selalu cakap tertukar, baru je beli dapat yang buruk apa-apa semua kan. Jadi tulis nama memang senang nak cari, tertukar, hilang pun memang tak. Jadi lebih selamat lah macam tu. Sekarang ni nanti nak puasa, nak raya kan. Jadi untuk yang anak-anak umur 2-3 tahun memanglah tak ada telekong lagi. Jadi memang ibu bapa wajib beli telekong. Tambah-tambah dengan ada sulam nama anak mereka, mereka lagi bangga, suka. Itulah saya buat. Customer, dan saya juga harapkan lakan-lakan kan lanangkan lain ini iaitu bagilah peluang sendiri. Sekiranya Aliza pun kan demi nak bagikan kita support dan sudikan luangkan masa untuk kan share. Ya. So kita kan ada maklumat yang sama. Ya. Jiwa Aliza dengan saya ialah sama. Kami harap melalui apa yang kami kan boleh, mampu dan sokong, so bolehkan bagikan semangat, bagikan kumpulan wanita yang di luar sana. Ya, Liza ada kerja, dia pun boleh. Apatah lagi, kalau katakan kita kan di luar saja, ya, memang Aliza boleh berjaya kan sebab sebenarnya dia nampak ialah kan peluang. Dia dah nampak ialah peluang. Musim kenduri dia nampak kan dia boleh kan buat kenduri itu untuk kenduri, birthday. So tunjukkan kalau setiap hari pun ada orang birthday. So bagikan orang yang berjaya, dia nampak pun ialah peluang. Oleh itu dia boleh pun pergi cari peluang. So kita kan hari ini belajarlah semangat kan fikiran dan pandangan yang kan Ariza kan okey itu share kan. Ya. So sangat-sangat terima kasih Ariza. Ya. Cakap
tak ada kemahiran ke apa. Jangan risau, saya pun bermula daripada kosong. Saya memang tak tahu apa. Jadi jangan risau, pusat Apple ada membantu. Di seluruh Malaysia ada 14 pusat Apple. Kalau tak boleh juga pergi, boleh belajar online sekarang. Pihak Apple sediakan. Jadi semua di hujung jari. Memang yang penting kita kena bertindak dan kita sendiri yang kena bagi peluang untuk diri kita. Kalau kita nak berjaya, kalau kita tak nak, tak apa. Jadi siapa tak nak kan? Jadi untuk nak berjaya tu kita sendiri kena bagi peluang dan ruang untuk diri kita. Jangan rasa rendah diri apa-apa semua kan. Tak, kita semua sama je. Kita semua boleh, jadi kita usaha. Itu sajalah. Yeah. Thank you. Bagus. Dan sebenarnya walaupun kita ni seluruh rumah, wanita walaupun duduk di rumah pun sambil masak, main dengan anak-anak, kita juga boleh jana pendapatan di rumah. Itu yang paling bestnya. Tak perlu nak susah-susah nak keluar, nak sewa kedai, sambil main dengan anak, sambil masak pun, sambil buat kerja rumah pun kita boleh juga jana pendapatan. Ya, sebab kan zaman sekarang ni bukan macam betul. Ya, Ariza kan dia nampak punya trend dengan peluang kan dia memang tepat sekali. Ya, so terima kasih you kan sudi dan sanggup memberikan sokongan. Lah ingat ya, kalau siapa yang di luar yang belum ada kan mesin sulam, yang perlu kan mau kan tambahan sulam, cari Ariza. Sebab kan boleh kan begitu ramai customer memang perkhidmatan dia kan okey tu baik. Ya, so kan kita kan sokong antara satu sama lain. Ya, untuk bagi kami pengacara, ada apa yang nak sampaikan pengacara kami? Nak tanya Aliza, dalam ini tema perjuangan, apakah kenangan yang paling manis yang lepas Aliza join dalam bidang ni? Apakah kenangan yang manis yang boleh sharing ke? Okey, kenangan saya yang paling manis pada bulan 12 hari tu saya memang menjahit fokus menyulam, dan daripada duit itu 100% duit menyulam saya boleh pergi Jepun bersama Mr. Eric dan Madam, pergi dekat sana, tengok suasana, tengok tempat orang, tengok pergi kelas jahitan, tengok macam mana cara dia buat. Itu memang pengalaman yang tak dapat dia beli. Pergi dekat kilang Janomi, sebab benda tu bukan semua orang diberi peluang. Dan kalau saya seorang diri menjahit, kalau saya tak berkongsi, kalau saya macam seorang diri kan buat seorang-seorang, memang kita tak tahu sebenarnya peluang dekat luar tu memang banyak. Bila kita pergi merantau, tengok cara hasil jahitan yang orang buat, benda tu pun boleh bagi idea juga dekat kita. Supaya kita boleh baiki lagi perkhidmatan kita dengan lebih baik lah. Okay, thank you Aliza. Ya, okey, terima kasih Ariza. Dan harapkan okey tu nanti kita jumpa lagi ya. Ya, terima kasih banyak-banyak. Ya. Thank you. Okey. Ya. Jumpa lagi. Ya, jumpa lagi. Lainkan Sarah harapkan semua lakan-lakan yang kan dengar sharing daripada kan Ariza, kita hargai ya. So bukan senang dia nak luangkan masa. Saya percaya kita bukan kan sudah biasa nak jadi pengacara, bukan biasa kan begitu nak sentiasa berhadapan dengan live. Ya, tapi kerana kan nak memberikan kekuatan, dia sanggup dan dia pergikan begitu buat segala persediaan itu. Ya, Madam hargai Ariza. Thank you. Ya, okay. Okay, bye-bye. Jumpa lagi. Ya, jumpa lagi.